Baiklah saudara penonton, terima kasih kerana tetap terus setia bersama TV1 Bicara Warna Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Kita membincangkan satu topik yang sangat penting berkaitan dengan kehidupan harian kita. Tak lain tak bukan, kita tidak boleh terpisah dengan wasiat yang telah diberikan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang saya nak war-warkan sekali lagi, Al-Quran dan sunnahnya. Pada perbincangan ini, saya sebenarnya saudara penonton amat tertarik dengan satu keratan akhbar yang pada pandangan saya begitu mengejutkan. Saya ingin membawakan penonton untuk melihat keratan akhbar yang dikeluarkan oleh harian Metro, saudara penonton. Jika dapat kita lihat di sini. Inilah yang dikatakan akhbar harian Metro 30 April 2012. Tak tahu mengucap, ya. Malah ada yang menegaskan ibu bapa pelajar, ya, mereka melihat bahawa ada di kalangan ibu bapa yang tak solat. Ini kajian yang dibuat oleh JAKIM, kerana saya nak mengambil masa untuk berkongsi dengan penonton. Pelajar dalam kelas tidak mempunyai pengetahuan agama, termasuk ada yang tidak tahu mengucap 2 kalimah syahadat. Dan kajian yang dibuat pada tahun 1995 ini menjelaskan bahawa sebanyak 1,616 gagal mengucap, manakala 1,553 gagal dalam aspek rukun Islam dan 1,901 gagal dalam aspek rukun iman. Datuk, ini realiti yang berlaku, kajian yang dibuat. Jadi tahun 1995, sekarang ni dah 2012, pastinya mereka dah besar, mungkin sudah ada anak, pinak dan sebagainya. Jadi kalau tak tahu mengucap, bagaimana nak solat? Macam mana jauh sekali nak mengaji Al-Quran? Jadi Datuk, bagaimana, apa yang kita nak buat? Mesti ada sesuatu yang perlu kita atasi perkara ini, Datuk. Silakan. Bahagia Ustaz Rizal, amat ironis dan amat mendukacitakan apabila seorang anak yang dilahirkan sebagai Islam ini adalah Islam, dia tu Islam warisan, bukan Islam pilihan. Dia jadi Islam kerana mak bapak dia Islam, tetapi dia sendiri tidak pernah merasakan dirinya sebagai seorang Islam yang baik. Sebab itu bila dibuat kajian oleh JAKIM, anak-anak ini bila ditanya bila kali terakhir dia mengucap, dia pun tak ingat, sampai dia sendiri pun dah tak boleh mengucap. Siapa yang kita nak persalahkan? Kita tahu bahawa orang tua-tua menyebut bapak borek, anak rintik, melentur buluh, biar dari rebung, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Yang pasti, kalau mak bapak tidak menerapkan kepada anak-anak rasa cinta kepada agama ini, inilah generasi yang akan lahir. Dan begitulah generasi yang seterusnya, yang akhirnya kita akan lihat hari ini berbagai masalah sosial yang berlaku. Apabila anak ni dilahirkan, pertama yang dianjurkan dia mendengar azan, yang di dalam azan itu ada kalimah syahadah. Seharusnya bila dia membesar, dia meneruskan usaha untuk mendalami ilmu Islam itu sendiri, kerana ilmu ini tidak boleh diwarisi. Tapi itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita nak menyalahkan anak-anak ke kalau mak bapak pun, kalau kita nak tanya duduk dekat-dekat taman ni, pergi tak dengar kuliah? Mak bapak sendiri pun buat tak solat? Yang pasti insya-Allah kalau mak bapak itu solat, dalam tasyahud itu ada dibenihkan tasyahud ataupun mengucap syahadah yang kita memperbaharui setiap hari ucapan kita itu. Yang penting dalam nak menyelamatkan anak-anak ni akidah. Bila maksud syahadah tu ialah akidah, menanamkan rasa takut pada Allah. Saya nak berbalik pada persoalan saya tadi, mak bapak ni macam mana anak-anak jadi tak boleh mengucap sebab mak bapak sendiri pun tak belajar. Dan lebih sedih lagi, belajar pula sekarang ni daripada guru-guru yang tak layak pun nak jadi guru agama. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau ustaz jadi rock tu tak apa, tetapi rock jadi ustaz ni terbalik. Asal rockers jadi orang agama, asal artis lepas tu jadi ustaz. Daripada pengalaman dia bercakap. Sedangkan Islam tu tak boleh bercakap daripada perasaan. Dia adalah satu yang mesti ditauliahkan. Dia adalah sesuatu yang mesti ada ajazahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ni masuk dalam mahkamah, macam-macam kes kita dah kena, kita tak boleh jadi hakim. Kerana kita tidak ditauliahkan menjadi hakim. Kita tidak ditauliahkan untuk menjadi peguam. Kalau kita biasa buat rumah sikit-sikit pun, kita tak boleh sampai jadi kontraktor.
Kerana kita tidak ada ilmu kontraktor, walaupun kita biasa buat sikit-sikit binaan. Kalau kita takat pergi masjid saja, kita tak boleh. Kalau nak menyampaikan kata orang daripada ilmu agama yang sebenarnya, kena carilah yang ada tauliahnya. Ini masalah dalam masyarakat kita hari ini. Bila siapa sahaja boleh bercakap tentang agama, siapa sahaja boleh menjadi orang yang ada pentaulihannya, maka rosaklah kerana agama ni akhirnya tidak sampai kepada apa yang sebenarnya kita maksudkan. Inilah kita tengok macam-macam anak-anak kita ni jadi. Dan hari ini lebih teruk lagi, nak jadi apa anak-anak tak mengucap pun tak jadi masalah. Dia kata kalau mak saya mati pun tak jadi masalah. Berbagai agensi ada yang menawarkan khidmat-khidmat untuk solat hajat ke, khidmat-khidmat untuk baca Quran ke, tak ada masalah. Semuanya sudah boleh dipackage-kan kepada agensi-agensi. Mak pak pun tak payah susah hati. Esok anak kirim pahala online sajalah ustaz. Sebab semuanya dah pakai pas untuk orang kata kepada agensi-agensi tertentu sahaja. Jadi ini yang kita rasa sedih. Sedangkan Al-Quran itu kalau kita tengok, ditanam akidahnya pada orang-orang Arab. Bagaimana hebatnya Yasir, bagaimana hebatnya Ammar, bagaimana hebatnya Sumayyah, bagaimana hebatnya Bilal, bagaimana hebatnya Suhaib, bagaimana hebatnya Khabbab. Semuanya ini adalah kerana akidah yang ditanamkan dalam diri anak-anak ini, yang akhirnya menjadi manusia yang sangat hebat. Tetapi kalau anak-anak sampai tidak tahu mengucap, kita pasti akan melihat kepincangan yang berlaku dalam masyarakat kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk. Itu tadi penjelasan. Jadi Ustaz Kazim boleh teruskan. Sebenarnya Datuk dah sentuh tadi peranan ibu bapa. Ya, ini anak-anak yang dah lahir. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi nasihat bahawa pendidikan sewajarnya bermula ketika anak mungkin dalam kandungan lagi sudah didedahkan dengan Al-Quran. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, kalau kita lihat tentang pendidikan, Nabi SAW menyebut talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada dalam buayan sehinggalah di dalam liang lahat. Sebab itu orang-orang tua-tua dulu dia mendidik anak dia dalam buayan dengan dodoi. Nama dia dodoi, bukan dodol. Dodol tu raya, itu bulan depan. Ini dodoi. Orang dulu dengan akidah dia, masa anak dalam buayan, dia didik mengikut kesesuaian budak tu. Dia tak mengajar sifat 20 pada budak umur 2 bulan dalam buai. Jangan duk ajar sifat 20 pula. Ada pun sifat kamalat menong budak tu. Masa itu dia dodol mengikut keadaan dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Budak ni dah biasa dengar. Bila dengar suara mak dia dengan lagu itu, dengan ayat-ayat itu, tidur budak tu. Tapi sekarang bila budak-budak dah didodolkan dengan lagu yang bukan akidah daripada awal, polis tembak tarak kena. Udah lagu lain mulanya. Polis tembak tarak kena, polis tembak tarak kena. Bangun budak tu. Oh, kata budak tu. Maka bila dia besar nanti, jugalah dia. Ini akidah mengikut budak, akidah mengikut umur. Bila dia sampai umur 4 tahun, 5 tahun, kita mengajar akidah kepada anak-anak kita mengikut kesesuaian dia. Anak tanya, "Mama buat apa mama?" "Mama nak solat, mama nak solat Zuhur." "Solat tu apa mama?" "Kenapa solat?" "Solat ni semayang. Kita kena sembah Allah." "Kenapa semayang mama?" "Allah suruh. Kalau kita tak semayang nanti Allah marah." Itu peringkat kecil macam itu. Begitulah dengan Al-Quran. Kita didik Al-Quran daripada kecil pada anak-anak mengikut kesesuaian dia. Sekarang kita dah ada Iqra, qiraati. Dulu susah nak sebut Quran. Alif dati alif bawah i, alif dakpan u, a i u, ba dua di atas ban, ba dua bawah bin, ba dua dakpan bun, ban bin bun. Lambat. Sekarang tak payah heja. Ba. Cepat. Jangan terlalu cepat. Ba ta. Masuk buku 3 babai tu. Sebab tak boleh pergi. Sebab itu tuan-tuan, kita mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran ataupun dengan akidah mengikut kesesuaian umur mereka. Mudah-mudahan dia boleh menerima konsep yang terbaik itu, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Kazim. Datuk, dalam seminit 2 ini saya nak minta Datuk buat rumusan
wasiat terakhir yang kita bincangkan pada malam ni bersempena dengan majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa, Datuk, supaya apa yang kita bincangkan pada malam ini dapat diambil iktibar oleh mereka yang menonton. Datuk, silakan supaya rumusan. Ketika berlaku September 11 ataupun peristiwa September yang cukup 9 September yang cukup mengkagumkan seluruh dunia, bagaimana bergegarnya dunia ini, Al-Quran telah menjadi satu kitab yang sangat laris dijual. Ini adalah kerana orang barat membeli Al-Quran ini supaya mereka dapat belajar ketika membaca Al-Quran ini. Maknanya mereka membaca Al-Quran ini untuk belajar apa yang ada di dalam Al-Quran. Peringkat inilah yang sebenarnya dianjurkan dalam wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi umat Islam ni masih jauh lagi kerana kita baru belajar membaca. Baru nak belajar baca, baru nak mengeja macam Ustaz Kazim sebut tadi, tapi tak belum lagi ekstrak atau keluarkan apa panduan-panduan daripada Al-Quran. Kalaulah wasiat mak bapak kita ketika mereka meninggal dunia menjadi satu perkara yang sangat penting kepada kita untuk kita tunaikan. Ini kerana wasiat sebelum mak mati, wasiat sebelum ayah meninggal. Apalagilah kalau wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang tak boleh kita ambil mudah, kita ambil enteng, tetapi perlu dilaksanakan. Kita ambillah kesempatan majlis tilawah Al-Quran ini, kita sama-sama pergi dengar pun kita dah dapat pahala. Kita dapat juga mengingatkan kita kepada ayat Al-Quran. Kita bawa Al-Quran untuk kita tengok. Kalau kita tak faham bahasa Arab, kita boleh lihat kepada terjemahan ataupun tafsirannya. Dan insya-Allah selepas itu kita dapat menghayati dan menjiwai untuk diamalkan Al-Quran ini dalam kehidupan harian. Terima kasih Datuk, saudara penonton. Demikianlah tadi perbincangan kita yang banyak memberikan pelbagai input yang terbaik untuk santapan minda dan juga rohani kita. Bukan sekadar kita mendengar, tetapi kita harus terjemahkan dalam kehidupan kita, dalam tindak tanduk seharian kita. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini, saudara penonton, ibu-ibu, bapa-bapa, tidaklah sekadar mencurahkan air ke daun keladi saja. Ambillah iktibarnya. Bagi pihak, terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Mak Kazim Ilyas, juga yang berhormat Datuk Dr. Masyidah Ibrahim, di atas perkongsian ilmu dan juga maklumat kepada kita semua pada malam ini. Terima kasih juga kepada pihak penganjur Ar-Rahnu Yapim, PIBG SMK Taman Tasik Ampang, dan penonton setia kami yang tak berganjak daripada awal sehinggalah ke akhir rancangan ini. Kita ucapkan selamat kita bersama-sama mengikuti majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Mudah-mudahan Al-Quran tetap di hati kita walau di mana jua kita berada. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.